Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Daniel Naim, merupakan rakan seperjuangan bersama-sama Harid Rushaidi di dalam bidang yang sama, di dalam kelas yang sama. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin mengisahkan ataupun lebih kepada menceritakan perbezaan Harid Rushaidi dan ketika saya baru mengenali beliau dan juga setelah beliau terlibat dengan Dadah. Alright, jadi si Harid Rushaidi ni ketika mana beliau belum melibatkan diri dengan Dadah, beliau merupakan seorang yang sangat happy go lucky, sangat pentingkan persahabatan dan juga waktu beliau untuk study lah. Jadi hari-hari saya personally akan nampak beliau study, also diajak kawan-kawan untuk study, ajak kawan-kawan untuk beriadah bersama-sama, meluangkan masa, merapatkan silaturahim antara satu sama lain. Tapi ada satu masa ni ketika kami sedang bersama-sama main permainan tradisional, datang seorang daripada mungkin batch lain ataupun course lain untuk mengajak kami untuk membuat sesuatu yang tidak elok lah di khalayak ramai ataupun orang muda lah khususnya, iaitu beliau mengajak untuk hisap Dadah. Kita orang ni nakal juga, tapi kalau bab-bab haram ni tak ambil lah bro, sorry tu. Ayah, potong steam lah. Tak apalah, ke mana-mana pun kalau berkenan. Ni dia. Apa berkenan, kontak. Gerak lu. Apa Roger? Apa dah kau ni begini? Mak. Dah ni. Main dah. Main. Cepat-cepat aku sama. Ada masa budak tadi mending. Jangan masa aku nak tidur dah ni. Nak. Confirm lah masuk ni. Confirm. Kali ni kasih mas. Hampir. Kau kan turn kau. Main lah lu. Turn kau. Balik lah. Tak apalah. Ada benda nak buat. Tengah shoot. Study sikit. Ganti. Kau ni. Boleh lah. Memang Balik tu. Kamu dah ni. Jadi lah gerak. Mana nombor tadi pergi? Oh. Hello. Ni Hinan datang beli air kan. Tanya sikit boleh tak pasal barang ada lagi tak? Kalau boleh sikit boleh tak? Dia aku bayar. Dia pergi jumpa. Okay? Boleh. Okay. Jadi ni confirm tak fake tak fake 100% yuk sumpah kena bulan. Dah, apa nak lagi? Doro aku gak babat. Tak easy. Jadi setelah kejadian itu, hari demi hari, waktu demi waktu, perwatakan ataupun personaliti Harid Rushaidi ini semakin berbeza. Kalau macam dulunya saya sering nampak beliau study, mengulang kaji pelajaran, saya kerap diajak beliau untuk beriadah bersama-sama dengan rakan-rakan. Tapi setelah beliau melibatkan diri dengan Dadah, saya tidak pernah menampak ataupun sangat jarang nampak beliau mengulang kaji pelajaran dan juga malah tidak pernah untuk mengajak kawan-kawan beriadah bersama-sama. Kita akur bahawa isu Dadah ni bukanlah sesuatu yang baru, terutamanya dalam masyarakat kita. Malah sekarang pun Dadah lebih mudah untuk didapati di kalangan orang muda. Dan jika kita tidak ambil serius isu ni, maka semakin ramailah ahli masyarakat kita yang akan binasa dengan kesan-kesan Dadah ini. Dan jika kita lihat isu ini dari aspek tindakan pula, mereka yang ditangkap ini sudah tentunya lah
memerlukan rawatan dan program yang teratur dan juga berkesan. Mahupun begitu, kita mestilah mengambil tindakan yang sewajarnya dan bukanlah yang tidak bersifat berperi kemanusiaan seperti mengambil nyawa mereka. Sedangkan banyakkan yang terlibat dengan isu dadah ini, mereka tidaklah melibatkan membunuh orang lain pun. Oleh yang tersebut, kita mestilah mempunyai kepercayaan yang tinggi bahawa diorang ini masih boleh dipulihkan, dibantu, dan dengan itu kita perlukan usaha yang lebih bagi menangani isu ini. Saya dijemput oleh pihak AEDK untuk memberi ceramah berkaitan hepatitis B pada hari ini kepada peserta klinik metadon. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit berjangkit yang kita panggil sexual transmitted disease seperti hepatitis B, HIV. So, untuk program ini kami dari pihak kesihatan datang untuk memberi peserta metadon ni pengetahuan dan kesedaran. Pada awalnya memang saya rasa nak lari semua kan. Tapi dah kalau diorang pun tak marah, diorang pun tak berserah dengan saya. Diorang asyik nasihat, memberi kata-kata baik, kata-kata semangat untuk saya untuk berhenti dadah tu. Jadi dengan itu saya fikir saya pun terus-teruslah cuba. Bagi bekas-bekas penagih ni, proses dan fasa yang mereka perlu lalui sepanjang pemulihan itu memanglah tidak mudah. Malah, apa sahaja jenis ketagihan pun, untuk kita pastikan perasaan tu betul-betul hilang, kita kena meneguhkan usaha yang berterusan sehingga kita tidak terdetik pun untuk melakukan semula perkara-perkara tersebut. Jadi, di sini kita bolehlah mendekatkan lagi diri dengan agama kerana kuat jasmani saja adalah tidak mencukupi dan kita perlu juga memantapkan lagi pendirian rohani kita. Untuk jadi individu yang cemerlang, dua-dua aspek itu perlu diambil berat kerana dengan adanya individu-individu yang cemerlang, barulah boleh lahirnya masyarakat yang maju dan sejahtera. Tambahan pula, kita kena ingatkan para bekas penagih ini bahawa mereka perlu terus menjalani kehidupan dan tidak terlalu fikirkan perkara-perkara yang telah berlaku kerana ini juga adalah sejenis ujian dan kemungkinan jika mereka tidak ditangkap pada ketika itu, mungkin mereka akan jadi lebih teruk dan lebih berlarutan dalam aktiviti dadah tersebut yang mana bukan sahaja boleh membahayakan diri mereka, malah juga orang-orang di persekitaran mereka. Jadi dalam masa tempoh beberapa bulan pertama tu, saya cakap tadi lah kan, saya slow-slow berubah, diorang pun makin banyak nasihat saya. Saya pun adalah juga terlibat dalam beberapa program, ceramah apa semua yang diorang telah buat untuk saya. Saya buat kerja amal, aktiviti komuniti. Dalam selepas 5-6 bulan tu, saya rasa saya makin elok. Saya rasa saya ada tujuan, visi dan misi hidup baru. Jadi selepas itu saya keluar tempat untuk saya pulih tu, saya rasa saya ada hidup baru. Jadi saya rasa saya lebih elok sekarang. Seterusnya, kesan dadah terhadap negara. Pada pendapat saya, yang pertamanya, kualiti belia akan semakin pudar. Kalau kita berbalik kepada peribahasa Melayu yang berkata melentur buluh biarlah dari rabungnya. Apa yang dimaksudkan dengan peribahasa ini adalah jika inginkan sesebuah individu yang positif, ia perlulah dididik daripada usia mudanya. Jadi jika melibatkan diri dengan dadah pada usia muda, pada saya ini bukanlah sesuatu yang dapat mencapai objektif. Seterusnya, hal ini juga dapat menarik kepada kejatuhan imej negara kerana negara yang maju berasal daripada masyarakat yang positif. Masyarakat yang positif berasal daripada belia yang positif. Kesimpulannya, jangan ambil dadah. Kesimpulannya, jangan Ambil dadah.